Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sebagai pendahuluan, slogan Satu Malaysia yang telah diperkasakan oleh bekas Perdana Menteri kita yakni Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah membawa erti 1000 kata kepada negara. Pengalaman Malaysia mengekalkan formula perpaduan antara kaum serta amalan bertolak ansur antara agama semestinya telah diperkukuh dengan laungan slogan Satu Malaysia yang kemudian telah membangkitkan semangat patriotisme dalam diri masyarakat. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kemakmuran serta keharmoniannya. Berkat usaha para pemimpin terdahulu yang telah mewakili setiap kaum dan bangsa di tanah air ini telah berjaya mengeluarkan Malaysia daripada penjajah barat. Semenjak peristiwa tersebut, Malaysia telah berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Seperti yang kita sedia maklum, tanah air kita memiliki pelbagai jenis kaum terbesar yang terdiri daripada kaum Cina, kaum Melayu serta kaum India. Kepelbagaian etnik serta budaya yang dimiliki oleh 3 kaum terbesar ini semestinya telah membawa Malaysia sebagai sebuah negara yang dicemburi di pelosok dunia. Malaysia pastinya akan menjadi role model kepada seluruh negara di pentas dunia, seterusnya akan meningkatkan imej negara kita. Di negara lain, perpaduan berkemungkinan berada pada tahap yang rendah dibandingkan dengan negara kita yang memiliki masyarakat bersatu padu. Sebagai contoh, pada 31 Oktober 2006 dilaporkan bahawa timbalan Perdana Menteri Britain telah mempelajari pengalaman Malaysia ini untuk mengekalkan formula perpaduan. Namun begitu, mampukah Malaysia mencapai perpaduan serta integrasi kaum pada zaman sekarang? Tidak dinafikan bahawa kita mempunyai rambut yang sama hitam tetapi hati masing-masing. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum ini tidak mempraktikkan semangat perpaduan. Seperti contoh peristiwa 13 Mei yang telah mencatatkan sejarah hitam di Malaysia apabila berlakunya rusuhan kaum. Oleh itu, jika peristiwa ini terus berlaku, aset berharga yang dimiliki oleh Malaysia tidak akan selamanya indah tetapi semakin goyah. Bagi mengatasi masalah ini, pihak atasan maupun rakyat setempat perlulah menjalankan langkah-langkah yang proaktif bagi mengekalkan perpaduan antara kaum kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hal ini pastinya mampu mewujudkan sebuah entiti masyarakat yang mementingkan kerjasama, bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Rakyat bahkan kerajaan Malaysia perlulah saling tolong-menolong bagai aur dengan tebing untuk memulihkan persekitaran hidup yang sihat antara kaum lain di negara kita. Justru itu, marilah kita sama-sama bincangkan apakah usaha yang boleh diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan kaum di negara kita ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syarifah Siti Rahma binti Suhur akan membentangkan tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami, iaitu langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum melalui aspek pendidikan. Terdapat 3 langkah yang diambil oleh kerajaan dalam mengatasi masalah ini, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Sudah tentu penerapan bahasa adalah penting dalam menyatukan suara dan kesepahaman semua pihak melalui satu bahasa. Oleh itu, penetapan bahasa dalam sistem pendidikan negara merupakan perkara yang positif dalam membawa penyatuan dan perpaduan kaum di Malaysia. Seterusnya pula, isi yang kedua ialah pihak kerajaan menggalakkan pendaftaran pelajar ke sekolah kebangsaan daripada sekolah vernakular. Sekolah satu aliran ataupun sekolah kebangsaan amat penting dalam memupuk perpaduan kaum kerana pelbagai kaum akan belajar dalam sekolah tersebut. Secara tidak langsung, perpaduan akan mereka pelajari seiring dengan pembelajaran yang akan diajari oleh guru-guru mereka. Sebagai contoh, mereka akan terdedah dengan sifat hormat menghormati antara kaum dan juga mereka juga akan terdedah dengan nilai-nilai murni yang mampu memelihara perpaduan kaum. Dan isi yang terakhir adalah
menyuntik nilai perpaduan melalui sistem pendidikan. Pihak kerajaan memberi penekanan kepada aktiviti-aktiviti yang mampu meningkatkan nilai-nilai perpaduan, seperti merayakan hari perayaan setiap kaum yang ada di sekolah tersebut. Seterusnya, program rancangan integrasi murid untuk perpaduan, aktiviti kebudayaan peringkat sekolah, aktiviti menyambut hari kemerdekaan, aktiviti sukan, dan banyak lagi. Segala aktiviti tersebut haruslah dilibatkan semua murid daripada pelbagai kaum agar mereka dapat bertukar pengetahuan mengenai kaum lain. Maka dengan itu, nilai perpaduan akan dapat dikecapi daripada awal lagi, yaitu dari bangku sekolah lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Narafizan bin Lino, nombor matriks BQ22160033. Pada kali ini saya akan membincangkan topik 5, iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Tajuk yang kami pilih ialah langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi antara kaum dalam aspek dasar ekonomi. Yang pertama sekali, apa yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan ialah pihak kerajaan Malaysia perlu mengatasi masalah integrasi dan perpaduan dalam kaum kerana ia membawa kesan negatif kepada negara. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan ialah kerajaan hendaklah mewujudkan dasar ekonomi baru antara kaum di Malaysia ini. Objektif utama pelaksanaan dasar ekonomi baru ini adalah untuk memberi satu pendekatan kepada masyarakat dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Tujuan dasar ekonomi baru ini juga adalah untuk mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial maupun budaya serta sebagainya. Jika kita lihat peristiwa sejarah hitam pada tahun 13 Mei 1969, negara kita terlibat dengan pertelingkahan dan rusuhan antara kaum. Melalui peristiwa tersebut, pihak kerajaan telah mengambil tindakan proaktif bagi mengkaji semula matlamat strategi program maupun pembangunan negara. Seterusnya, dasar ekonomi baru ini juga mempunyai objektif yang telus dan strategi yang khusus serta mempunyai matlamat yang jelas, iaitu bagi membantu membasmi mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara, iaitu dengan menambah pendapatan, memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira perbezaan antara kaum maupun agama. Masalah kemiskinan ini seringkali kita lihat dan tertumpu di bahagian luar bandar. Malahan di kawasan bandar juga turut terdapat kadar kemiskinan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pihak kerajaan juga telah membantu menyusun semula masyarakat yang berbilang kaum melalui dasar ekonomi baru atau DEB. Tujuan penyusunan semula masyarakat yang berbilang kaum ini adalah kerajaan telah berusaha dalam memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Fenomena dasar ini berlaku disebabkan oleh British yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. Namun, pihak kerajaan telah mengambil beberapa strategi utama menyusun semula masyarakat, antaranya ialah meningkatkan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Sebagai contoh, menyumbangkan mesin atau alatan moden bagi meningkatkan pengeluaran sesuatu produk yang dihasilkan oleh kawasan luar bandar. Apa yang dapat saya simpulkan pada perbincangan kali ini ialah secara keseluruhannya usaha dan langkah kerajaan Malaysia dalam mengatasi masalah perpaduan dan integrasi dari sudut ekonomi telah membawa kesan positif kepada pembentukan masyarakat yang berbilang kaum. Oleh hal yang demikian, tindakan kerajaan ini sangat proaktif dan berkesan dalam pembentukan integrasi dan perpaduan antara kaum, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi Malaysia dan dapat bertahan hingga masa yang akan datang. Sekian, itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Aaron Lian Jubli Apin, memegang kad metrik BA 221-604-847, telah melaksanakan isi yang ketiga dalam soalan bincangkan langkah
yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum dari segi politik. Jadi setelah melakukan pencarian maklumat, dua fakta besar yang telah saya masukkan ke dalam esei tersebut ialah sistem kerajaan campur dan dasar politik yang sihat. Dalam huraian, bagi huraian yang pertama iaitu sistem kerajaan campur adalah pihak kerajaan haruslah mengamalkan sistem kerajaan campur dengan melibatkan pelbagai bangsa-bangsa kaum yang terdapat di Malaysia di dalam sebuah sistem pemerintahan. Jadi contoh yang telah dimasukkan dalam isi ini adalah masyarakat Cina di Sarawak. Jadi sedikit latar belakang telah saya masukkan dalam esei ini tentang masyarakat Cina, bagaimana mereka datang melalui bidang ekonomi dan perkembangan mereka dari tahun ke tahun dan arah penyatuan orang Cina serta sumbangan mereka dalam negara Malaysia sehingga kini. Pada masa baru-baru ini, Persatuan Cina Sarawak telah menyumbang dana kepada tabung bencana negeri Sarawak. Jadi bagi isi yang kedua iaitu dasar politik yang sihat, iaitu kerajaan mengamalkan dasar politik yang sihat tanpa menyentuh isu sensitiviti agama atau perkauman. Contoh isu sensitiviti yang telah dimasukkan dalam isi ini adalah pertikaian penggunaan kalimah Allah di mana umat Islam tidak berpuas hati dengan penganut Kristian yang menggunakan nama Allah itu dalam agama mereka. Selain itu, pembinaan kuil Hindu di Seksyen 23 Shah Alam di mana pembinaan kuil tersebut dibantah. Jadi ada sedikit penerangan yang lebih telah dimasukkan dalam isi ini serta tindakan kerajaan dalam isu-isu perkauman ini. Saya juga telah memasukkan beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Antaranya adalah mempunyai sistem pendidikan yang bermatlamat untuk menyatukan dan mengintegrasikan kaum. Jadi sekian itu saja tugasan saya dalam karangan ini. Saya mempersilahkan pembentang yang seterusnya. Selamat sejahtera kepada Dr. Syafrul Haji. Nama saya An Xin Wei. Nombor menteri saya ialah BB22161071. Hari ini, saya ingin membentangkan kerja khusus saya yang bertopik ialah langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Pada pendapat saya, terdapat 5 langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Yang pertama ialah aktiviti kemasyarakatan. Yang kedua ialah rumah terbuka. Yang ketiga ialah aktiviti sukan. Yang keempat ialah penggunaan media massa. Yang terakhir ialah bekerjasama dengan pihak swasta. Contoh aktiviti kemasyarakatan ialah gotong royong, menecat dan membaiki bangunan, melawat rumah yatim dan rumah orang tua. Aktiviti kemasyarakatan diberkatakan salah satu kaedah yang efektif untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum kerana dia dapat menjalankan proses saling mengenal dan menjalin persefahaman. Secara tidak langsung, ia juga menyemai sikap toleransi kepada generasi muda. Malahan, ia juga menciptakan lingkungan yang aman, tertelan dan terhindar daripada konflik. Jelaslah penonjolan aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan penyertaan masyarakat setempat mampu menyemarakkan semangat perpaduan kaum. Malahan, semangat kerjasama bagai aun dan tebing telah berjaya dipupuk dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, sikap toleransi haruslah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya semangat perpaduan akan disentiasa dipupuk dalam masyarakat. Rumah terbuka. Kerajaan boleh menggalakkan setiap kaum untuk menyambut hari perayaan bersama-sama, iaitu penonjolan rumah terbuka. Negara kita merupakan antara masyarakat yang banyak merayakan perayaan sepanjang tahun, daripada Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Deepawali, Wesak, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan Hari Natal. Dengan mengadakan rumah terbuka, bangsa lain dapat mempelajari dan menikmati hidangan berbeza daripada kaum masing-masing. Dan secara tidak langsung, rumah terbuka dapat mengelakkan hubungan silaturahim antara jiran, tetangga dan komuniti
dan akhirnya dapat memupuk kebadan dalam kaum menerusi perayaan yang disambut. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Pada masa yang sama, aktiviti kunjung menunjung semasa hari perayaan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara jiran tetangga dan komuniti. Aktiviti sukan memang tidak dapat dinafikan. Aktiviti sukan melahirkan sifat bekerjasama dan toleransi antara satu sama lain. Dengan penonjolan aktiviti sukan, masyarakat saling memahami budaya dan adat resah yang diamalkan oleh setiap kaum, dan aktiviti sukan sangat mudah untuk disertai dan boleh dilakukan pada setiap hari. Oleh itu, pihak berkuasa tempatan dan kerajaan persekutuan hendaklah berganding bahu dalam menyediakan infrastruktur rekreasi dan sukan untuk masyarakat umum. Dengan menyertai aktiviti sukan dan rekreasi, masyarakat bukan sahaja dapat bersatu padu, malah menjadi lebih sihat dan cergas. Penggunaan media massa, contohnya Facebook, Instagram dan Twitter, mendapat perhatian masyarakat di negara ini, terutamanya golongan remaja. Kehadiran media sosial membawa kepada perubahan kaedah penyertaan masyarakat secara atas talian. Hal ini disebabkan kerana ini menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat masa kini, dan terserahlah dapat menarik perhatian masyarakat, terutamanya golongan remaja. Kerajaan boleh bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyiapkan program yang berunsur perpaduan dan mempunyai peserta yang berbagai bangsa. Perpaduan kaum akan tercapai dengan lebih mudah melalui peranan media massa kerana mempunyai pengaruh yang besar. Dan akhirnya, semua lapisan masyarakat senang mendapat ilmu pengetahuan tentang tradisi kaum lain dengan guna jejari sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fawaz Mason Tulihwan. Nombor matrik number BQ261600035. Kali ini saya akan membentangkan tugasan yang ketiga, iaitu pembentangan esei. Okey, esei berkumpulan kami mengambil tajuk ialah bincangkan langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Okey, seperti mana yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum etnik, iaitu kaum Melayu majoriti di negara Malaysia, negara Malaysia. Yang kedua, kaum Cina dan kaum India. Okey, Perdana Menteri ke-10 pada tahun 2019 pernah berkata, itu kunci utama kejayaan kita ialah perpaduan dalam kepelbagaian yang kita miliki. Oleh itu, kita haruslah rakyat Malaysia ni harus bekerjasama untuk menaikkan lagi nama negara ni ke pesada dunia. Okey, seterusnya langkah yang bagi mengatasi masalah perpaduan ni, saya mengambil isi daripada dasar-dasar kerajaan, iaitu yang pertama melalui dasar sukan negara. Okey, dalam sukan negara ni kita boleh kaitkan banyak tentang integriti dan perpaduan dalam masyarakat kita ni. Antara salah satu contohnya ialah kita mengambil baru-baru ni, Malaysia telah melawan Thailand yang separuh akhir dalam perlawanan bola sepak. Kita dapat lihat di dalam pasukan itu terdapat banyak, bukan satu bangsa Melayu sahaja, tapi pelbagai bangsa dalam skuad negara itu yang mereka bekerjasama dalam satu pasukan untuk menang dalam suatu pertandingan. Okey, seterusnya langkah yang perlu diambil oleh kerajaan bagi mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum ni ialah dengan mengukuhkan lagi kebudayaan nasional. Melalui kebudayaan nasional ni kita dapat meningkatkan lagi atau mengatasi masalah perpaduan. Okey, selain itu juga kita juga harus sebagai rakyat Malaysia, kita tidak membangkitkan isu-isu perkauman ini supaya kita tidak merenggangkan lagi hubungan antara kaum dan sebagainya. Okey, itu sahajalah daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Sarah binti Fayod. Nombor matrik PC 22160155.
Hari ini saya akan membincangkan topik esei kami yang bertajuk soalan 2, yaitu bincangkan langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum yang selanjutnya adalah mengadakan kempen kesedaran di tempat yang luas. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kempen kesedaran ini dapat menarik minat dan perhatian semua masyarakat, bukan saja dari segi budaya dan bangsa, malah juga dari segi bahasa. Di samping itu, kempen kesedaran ini juga akan dapat membantu semua masyarakat untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri masing-masing. Hal ini dapat dikatakan sedemikian kerana semua masyarakat dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam mengetahui sesuatu perkara dan benda baru dalam mengenal budaya, bahasa, dan bangsa, malahan juga keunikan yang diamalkan oleh kaum-kaum masyarakat yang lain. Kempen kesedaran ini juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan minda dan fikiran mereka dalam mengenal sesuatu perkara yang baru yang belum mereka ketahui. Ini dapat membolehkan semua masyarakat dapat mengelakkan sesuatu perkara buruk yang berlaku. Sebagai contohnya, semua masyarakat dapat mengelakkan daripada mengatakan sesuatu perkara yang boleh menyinggung hati dan perasaan kaum lain. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dalam kempen kesedaran ini, semua masyarakat yang datang ke kempen ini dapat saling mengetahui sesuatu perkara yang mereka tidak boleh sembarang ucapkan. Malahan, semua masyarakat juga dapat mengetahui sesuatu perkara yang tidak boleh dilakukan dengan cuai atau sembarangan. Hal ini kerana perkara seperti ini akan dapat menyinggung perasaan kaum yang terlibat. Dalam kempen kesedaran ini juga terdapat banyak pameran yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya, bangsa dan keunikan kaum lain yang diperkenalkan. Kesannya, semua masyarakat kaum dapat saling menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri masing-masing dengan mengenali keberbagai budaya dan bangsa kaum-kaum lain. Itu saja. Sekian. Hai, saya Nurhatira binti Marjik 22110066 akan membentangkan tentang kesimpulan tajuk yang telah kami dapati, iaitu langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia bagi mengatasi masalah tentang perpaduan dan integrasi kaum. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersulu bahawa langkah-langkah yang dinyatakan cukup menjadi bukti bahawa tiada lagi alasan pihak kerajaan bagi mengatasi masalah ini. Pihak kerajaan perlu mengambil berat tentang masalah ini dan menanganinya. Kerjasama setiap pihak kerajaan yang berkaitan dan semua masyarakat juga sangat diperlukan bagi menangani masalah ini. Oleh itu, jika masalah dalam perpaduan dan integrasi kaum ini dapat diselesaikan, maka wujudlah kalangan masyarakat yang harmoni dalam berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Bak kata peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mafakat. Pendek kata, perpaduan merupakan kunci kemakmuran bagi setiap negara. Sekian, itu sahaja pembentangan video dari kumpulan kami. Terima kasih atas masa dan komitmen yang diberi bagi mendengarkan video pembentangan kami ini. Segala kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih.